Dan kita pun tak ada lah ujian seberat Sayyidatina Aisyah. Tak ada lagi kena paku. Tak ada lagi kena tarik tangan-tangan tu sampai tercabut tangan-tangan. Tak ada lagi suami pergi ambil batu tu tengah tidur tu pergi hempak atas kepala. Sakat kalau tak dapat 2-3 ringgit. Kalau suami suruh bayar duit cuak pisang. Allah, tak payahlah masuk sok khabar. Ni barah orang panggil. Ni orang panggil beratnya dan juga tenatnya umat pada waktu sekarang ni. Kerana apa? Kerana media yang ada pada waktu sekarang ni membantu untuk menyebabkan berlakunya perpisahan dan perceraian suami isteri lebih banyak daripada menggabungkan antara suami isteri. Kita baca kitab yang kedua. Kitab kedua, kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain, karangan Syekh Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala, syarah kepada risalah tentang Huquqiz Zawjain yang dikarang oleh seorang ulama yang tidak dikenali. Tak tahu siapa dia yang karang kitab ni. Baik. Disebut dalam, kita sambung pada minggu lepas, wa man sabarat ala su'i quluqi zawjiha a'taha Allahu misla thawabi Asiyata imra'ati Fir'aun. Sesiapa yang man sabarat ala su'i quluqi zawjiha. Minggu lepas kita bincang pasal suami yang bersabar dengan buruk akhlak isterinya. Minggu ni masuk berkenaan dengan siapa yang sabar di kalangan isteri terhadap buruk akhlak suaminya. Nah, sepatutnya kata masyayikh ini sepatutnya dimasukkan ke dalam bab berkenaan dengan hak suami ke atas isteri. Hak isteri ke atas suami. Hak isteri ke atas suami. Tapi di sini dimasukkan dalam bab ni kerana menyempurnakan, dimasukkan dalam bab hak suami ke atas isteri. Ini dimasukkan dalam bab ini kerana menyempurnakan perbahasan yang lepas. Tamam. Jadi siapa yang bersabar di kalangan perempuan, di kalangan isteri, bersabar dengan buruk akhlak suaminya, a'taha Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya anugerah misla sawabi Asiyata, seperti pahalanya Asiyah imraati Fir'aun. Pahala Asiyah imraati Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim. Nah, ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, afdalu nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik wanita ahli syurga, Khadijah bintu Khuwailid. Pertama Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Fatimah bintu Muhammadin, Sayyidatina Fatimah bintu Muhammad, wa Asiyah bintu Muzahim. Jelas sebut Muzahim tu. Bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, wa Maryamu binatu Imran, dan Sayyidatina Maryam anak perempuan kepada Sayyidina Imran. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Dan ada hadis yang lain disebutkan dalam sahih, iaitu sahih Imam Bukhari, disebutkan oleh baginda Nabi, kamula minar rijali kasirun, yang sempurna di kalangan lelaki ramai. Sebab itu Nabi-Nabi ramai di kalangan semuanya lelaki. Kerana lelaki boleh mencapai kepada al-kamal. Kamalun fi akhlaq, kamalun fi sabr, kamalun fi iffah, boleh semua ada pada lelaki. Walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatu bint imra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran. Dan wanita tidak ada yang sempurna melainkan dua. Tamam. Perempuan kena terimalah ni, buat macam mana? Kan? Marah pula. Ini Rasulullah yang sebut. Tidak akan sempurna bagi wanita melainkan dua orang saja. Iaitu Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, dan Sayyidatuna Maryam bintu Imran. Mereka berdua saja yang sempurna. Seperti lelaki. Maksudnya keadaan mereka seperti lelaki. Wa inna fadla Aisyata 'ala nisa'i ka fadli saridi 'ala sa'iri ta'am. Dan Nabi memuji Sayyidina Aisyah pada waktu tersebut. Nabi kata, kelebihan Aisyah pula dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain termasuk isteri Nabi, seperti mana lebihnya sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Maksudnya kenapa disebutkan oleh Nabi dengan sarid? Karena sarid lahu alwan,
dia ada banyak jenis lauk dalam tu. Sarit ni makanan, kalau Arab, dia beza nak ikut negara. Kalau negara apa ni belah Yaman, Saudi apa semua, mereka akan makan sarit ni, roti dia akan potong, kemudian dia akan tuang kuah atas tu, dipanggil sarit. Dia macam dengan roti canai banjir, lebih kurang tu lah. Kalau tengok roti canai banjir tu, sarit lebih kurang macam tu. Di Mesir, sarit lain. Sarit dipanggil fattah. Fattah ni nasi, diletakkan dengan roti. Ustaz tuan tahu no? Ni duk makan waktu Maidah Rahman kalau bulan puasa. Dia cari masjid mana yang jamu makan yang apa ni, yang paling sedap sekali, pergi cari hak sarit lah. Tapi cuma orang Mesir tak panggil sarit, dia panggil fattah. Dia nasi gabung dengan roti, dia akan selang dengan roti dan dia akan masak dengan air daging dan dia akan rebus, dia akan kukuh dan kemudian ada daging di atas dia. Itu dipanggil sarit di sisi ahli Mesir. Jadi di setiap negara dia ada beza dan maksudnya dia alwan kasirah, dia ada banyak lauk dalam tu. Dia rasa dia pun pelbagai macam tu dengan Sayyidatuna Aisyah dibandingkan dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Dan Sayyidatina Asiyah, isteri Fir'aun, ini masuk Islam, masuk mengikuti agama Sayyidina Musa alaihissalam. Bila mana Sayyidina Musa mengalahkan Saharah, ahli sihir, dikalahkan, waktu itulah Sayyidatina Asiyah masuk Islam, beriman. Dan bila mana Fir'aun mengetahui tentang imannya Sayyidatuna Asiyah, cerita dia panjang, ada disebut dalam tafsir Baghawi, disebut dalam tafsir Khazin, disebut dalam Sirajul Munir. Nah, dan Syekh Nawawi Jawi ada sebut dalam kitab Marah Labid. Nah, dalam kitabnya ada disebut tentang kisah berimannya Sayyidatuna Asiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun tangkap Sayyidatina Asiyah dan kemudian daqqa liyadaiha wa rijlaiha arba'ata autadin fil ardi. Dalam satu riwayat disebut kata dipaku kaki dan tangan Sayyidatina Asiyah di bumi, di tanah. Sebahagian lagi kata diletakkan dalam riwayat sebut autada fir'aun limra'atihi arba'ata autadin summa ja'ala ala zahriha rahan azimatan hatta matat. Diletak ada satu macam kayu bulat. Kayu bulat tu diletak, Sayyidatina Asiyah diletak atas tu, dibaringkan dan dipakukan kedua-dua tangannya. Ni, tangan ni dipaku. Paku tangan, paku tangan. Kaki dipaku dua. Paku kaki dan kemudian diletakkan di atas raha. Raha ni biasanya dia akan pusing. Dan diikatkan pula tali pada tangannya. Maka dia akan tarik tangan pada waktu tersebut sambil dipusing. Dan ini siksaan yang dilakukan kepada Sayyidatina Asiyah sehingga beliau wafat. Dan sebabkan kerana tak wafat lagi waktu itu, Fir'aun dia geram, maka diambil pula dengan batu besar untuk dilemparkan dan dihempapkan di atas badan Sayyidatuna Asiyah. Ya. Falamma atauha bis-sakhrati, bila mana datangnya batu tadi, maka batu besar tu, Sayyidatina Asiyah pun berdoa, Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannati. Ya Allah, binakanlah kepadaku sebuah rumah, sebuah istana di dalam syurga kelak. Sayyidatina Asiyah minta macam tu. Maka fa'absaratil baita min marmaratin bayda. Maka dia ternampak rumahnya di syurga pada waktu tersebut sebelum mati, sebelum syahid. Dia nampak rumahnya daripada marmarati bayda, daripada marmar. Marmar yang berwarna putih. Ni warna macam ni lah. Macam kita punya lantai ni. Fantuzi'at ruhuha, maka dicabut nyawanya. Fa'ulqiyatis sakhrah ala jasadin la ruha fiha. Atau fihi. Dalam tajid alam. Jadi ketika batu tadi dilempar atas jasad Sayyidatina Asiyah sehingga hancur, jasadnya sudah tidak bernyawa pada waktu itu. Jadi bukan lagi jasadnya. Jadi Sayyidatina Asiyah tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Tamam? Adakah laki kita buat macam tu kat kita setakat ni? Ibu-ibu? Ada? Yang ada tu heran juga lah. Boleh main tu kira hebat lah. Yang ada lelaki dia pergi paku tangan dia kat tanah. Bak geram tak mau ikut cakap ke apa ke? Ataupun kerana mai ke sini tak bak dia ke, mana nak tahu? Nah, saya tak kira, saya nak ikut juga rombongan. Abang bagi tak bagi ikut suka abang. Ada yang tu? Tak ada kau no. Jadi kalau kata tak ada macam tu, Allah setakat tak dapat duit, suruh bayar duit pisang setengah tu pun, masuklah sorabah. Dia orang perempuan lah ni ajaib.
Lepas tu pakat komen, dia mengundang kepada kecaman orang. Dia kata laki dah bagi duit rumah kepada dia 400 sebulan. Tapi duit pisang, beli cocok pisang ya, bini dia, laki dia suruh bayar setengah. Masuk Sahabat marin. Saya tak nak minat kan sebenarnya baca Sahabat ni. Cerita Sahabat sebab Sahabat kita ni sebenarnya tak membina jiwa pun. Cerita pasal kucing artis, nah. Cerita pasal apa ni, suami tak mau bayar duit cocok pisang. Apa ni? Tu kata orang perempuan zaman lah, termasuk orang lelaki kena mengaji. Tahu macam mana hubungan keluarga macam mana. Ni dalam radio. Isteri hantar anak nak pergi sekolah fulan. Suami nak hantar anak pergi sekolah Idlan, satu sekolah lagi lain. Tak tahu carilah sekolah Idlan, sekolah apa tu? Itu contoh ya dia panggil. Fulan tu pun contoh. Jadi sekolah sekian, suami pula nak hantar ke sekolah sekian. Bini tak puas hati. Bini tak puas hati buat apa? Bincang dengan suami? Tak, telefon radio. Sembang dengan DJ radio. Abang kata suami saya ni macam saya nak buat macam mana ni? Ni apa ni? Isteri apa ni? Memalukan pula suami, sebut pula suami dia memang jenis kah kepala, sebut habis semua aib suami dia dalam radio, film malak. Diceritakan dan semua orang pakat dengar. Kemudian mengaku kata dia dikhianati. Kemudian mengaku kata dia telah dicurangi oleh suaminya. Kemudian dia mengaku kata dia adalah orang yang sebenarnya dianiayai. Dia tidak diberikan hak yang sepatutnya. Ibu-ibu semua jangan jadi netizen teruk sangat. Faham? Tak tahulah ni, saya tak kenal ni, Hamai ni. Mana tahu kenal. Semua orang tulis dia ada nama dia duduk dalam komen tu. Dia mesti komen juga sikit pun. Yang pertama tak baca, dia kerja nak komen je. Apatah lagi kalau melibatkan dengan dunia artis, laki bini bercerai, dia mesti akan jadi hero pada waktu tu. Ni mesti salah si laki dia ni. Sebab bini dia segak. Takkan dia buat macam tu. Ni apa penilaian apa ni? Timbangan apa ni? Bini segak mesti tak buat macam tu. Faham? Astaghfirullahaladzim. Ini kenapa jadi macam tu? Kerana kekurangan ilmu dan ketiadaan akhlak. Sebab tu kena jadi orang-orang yang bijaksana. Apa dia? Diam saja. Tak usah campur aduk urusan orang lain dengan urusan kita. Tak perlu duk sibuk dengan urusan orang lain. Nah, masalah ni, Syekh, ni masalah umat ni. Umat kamu dalam rumah kamu tu dulu. Selesai dalam rumah kamu tu dulu. Selesai hubungan kamu dengan suami kamu dulu. Selesai kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Sayyidina Rasul. Bukan disibukkan dengan urusan orang lain, kerana kemungkinan tidak sama seperti mana yang kita ketahui pada sudut zahir. Jadi tak perlu campur aduk dengan urusan orang. Tak ada kerja apa. Dan kita pun tak ada lah ujian seberat Sayyidatina Aisyah. Nah, tak ada lagi kena paku. Tak ada lagi kena tarik tangan-tangan tu sampai tercabut tangan-tangan. Tak ada lagi suami pergi ambil batu tu tengah tidur tu pergi hempak atas kepala. Tak ada lagi. Nah, zakat kalau tak dapat 2-3 ringgit. Nah, kalau suami suruh bayar duit cok pisang. Allah, tak payahlah masuk sok khabar. Ni barah orang panggil. Ni orang panggil beratnya dan juga orang panggil tenatnya umat pada waktu sekarang ni. Kerana apa? Kerana media yang ada pada waktu sekarang ni membantu untuk menyebabkan berlakunya perpisahan dan perceraian suami isteri lebih banyak daripada menggabungkan antara suami isteri. Dan ini orang-orang yang kerja sebagai wartawan kena ambil berat dengan urusan ni. Kita dah cerita pada beberapa minggu yang lalu berkenaan dengan Sayyidina Sulaiman dengan burung hudhud. Macam mana burung hudhud mengambil tugas sebagai wartawan pada waktu tersebut dan apa yang dilakukan oleh hudhud ketika menyampaikan berita kepada Nabi Sulaiman. Dan apa yang difikirkan oleh hudhud ketika mana melihat istana Balqis. Cuba tengok pemikiran hudhud pada waktu tu. Burung hudhud ni, waktu dia tengok istana Balqis, dia main cerita apa kat Nabi Sulaiman. Dia bukan lebih sebut kata, istana dia Balqis segak. Segak Balqis. Dia tak sebut tu. Dia sebut dia Malikah Azimah. Mempunyai kerajaan yang besar. Tapi sayang, wahai Nabi Allah, dia menyembah, dia dan kaumnya menyembah matahari. Adik apa fikiran dia waktu itu? Dia sedih melihat suasana itu. Sepatutnya negeri besar macam ni dipimpin oleh orang yang beriman. Kenapa jadi macam tu? Karena yang memimpinnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, fikiran Nabi Sulaiman hanya kepada Allah. Maka rakyatnya kepada Allah. Maka karena itu kata para masyayikh, ad-din
Ada apa sebenarnya ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat dengan agama pemimpin mereka. Lepas tu masyarakat Malaysia kita, saya sebut banyak kali dah, masyarakat negara kita nak tahu macam mana apa pemikiran mereka, macam mana nak tahu ibu-ibu? Macam mana nak tahu pemikiran masyarakat kita macam mana? Ibu-ibu, jawab. Macam mana? Nak tahu? Apa dia? Tengok kepada pemimpin. Boy. Masuk politik ni. Nah. Lain kali salah pemimpin semua. Kata sebahagian masyayikh lagi, kalau nak tahu kita punya pemikiran zaman Allah ni apa dia, pergi tengok di maktabah. Pergi ke Popular, pergi ke MPH, pergi ke Kinokuniya, pergi ke tempat-tempat jual kitab, jual buku. Apa yang paling banyak dijual di kedai kitab? Dan mana yang jadi best seller di kedai kitab? Kalau pergi ke depan kedai Popular, dia ada kedai, dia akan tulis ni best seller. Kau tengok best seller dia jual apa? Yang pertama, macam mana nak jadi orang yang main saham paling bagus. Betul? Betul, satu. Yang kedua, macam mana nak jadi kaya. Yang ketiga, macam mana nak simpan duit tak bagi ke orang. Tiga. Nah, yang keempat, macam mana nak selamat daripada stres. Dah lepas duit banyak, dah kena stres. Dan macam mana nak tenang diri. Dan tu yang keluar buku-buku, muka surat kosong semua, tulis sikit je. Jangan marah, tenanglah. Satu muka. Tu dia lah. Pendeknya ni. Ni kalam Hikam Ibnu Athaillah ke apa ni? Lepas tu muka surat kedua. Tenang itu bahagia. Habis. Muka surat ketiga. Bahagia itu sukar dicari. Muka surat keempat. Oi, 4 minit habis kitab ni. Habis kitab, tension balik. Silap beli. Pendek sangat pula dia tulis. Dia nak tiru Hikam Imam Ibnu Athaillah. Tapi yang tulis tak siapa kita pun tak tahu. Boleh? Yang tu yang paling banyak. Maksudnya pada masyarakat kita yang pertama obses dengan duit. Yang kedua stres. Dan main depression. Jadi dipanggil dak saudani dipanggil. Dak saudani ni penyakit hitam dipanggil zaman dulu. Ibnu Sina telah sebut dalam Qanun Fittib. Dia sebut dah ada penyakit tu. Penyakit tadi penyakit yang perlu kepada ubat. Dia tu kadang tidak perlu lagi, kadang bagi zikir pun tak selesai. Ini Maulana Syekh Ali Jumaah dah sebut kepada kami. Dia kata ada sebahagian masyayikh terkena dengan penyakit saudani. Ini penyakit lain lah. Ini tak termasuk dalam depres. Kadang-kadang itu dia kesan daripada depression yang melampau, maka dia paksa makan ubat. Ada yang macam tu. Tapi ala kulli hal, yang tu kadang kerana jiwa dalaman dia sendiri dan bukan kadang disebabkan kerana tidak zikir dan seumpama dengannya. Boleh jadi disebabkan kerana sakit. Dia macam sakit kepala, macam sakit jantung, macam itulah. Sakit saudani ni sebahagian masyayikh sebut macam tu. Ala kulli hal, itulah masyarakat kita. Lah ni kalau tengok dalam akhbar, apa dia yang selalu duduk sembang? Itulah artis. Artis kalau bercerai tiap-tiap hari keluar cerita. Maknanya otak fikiran manusia ni dalam Malaysia kita ni adalah tentang artis. Dan artis K-pop mai, masya-Allah tabarakallah. Lagi dia lagi. Pakak berebut pi ni. Nak tengok artis K-pop. Dulu di Mesir pernah depa duk minat dengan Amitabh Bachchan. Pernah sekali. Mesir aja tengok Amitabh Bachchan ni, depa tak kenal dah artis lain tak kenal. Hindustan hal lain depa tak kenal Amitabh Bachchan ni. Satu kali Amitabh Bachchan mai, pakak duk tunggu. Rupanya mai waktu dah lepas 30 tahun dah Amitabh Bachchan berlakon tu. Depa duk ingat Amitabh Bachchan muda lagi tu. Duk tengok zaman Piramli tu. Duk ingat Amitabh Bachchan tu, mai tengok tua lah, kak lari balik, Dia tanya kan muda lagi. Apa tu? Tak tahulah betul ke tak cerita tu, saya pun dengar orang cerita. Jadi manusia kita ni yang tu yang disibukkan oleh mereka. Ada ke depan kitab bestseller, kitab tafsir? Ada bestseller kitab tauhid? Ada bestseller kitab-kitab yang dikarang oleh para masyayikh a'immah? Dan kadang ada orang tak mau pun, majlis-majlis ilmu baca kitab jadi tak mau dia. Kita baca kitab, kami tak faham. Kami nak pergi mengaji syok-syok ni Okey. Baik, tak apa. Qala sayyiduna al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata sayyiduna al-Habib Abdullah al-Haddad. Sayyidina Abdullah bin Haddad disebut dengan Qutbud Da'wah wal Irsyad, sahibut tariqatil masyhurah,
wal asraril katsirah. Dan disebutkan oleh sebahagian ahli negeri, zuriat Nabi SAW dipanggil mereka dengan Habib. Dan ini bermula pada zaman bila dikira sebagai urfun khas. Disebut dengan gelaran khusus Habib tadi kepada keturunan baginda Nabi pada zaman Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi semua yang kepada Alawi bin Ubaidillah, maka mereka akan digelar oleh ahli Hadramaut dengan Al-Habib. Al-Habib. Jadi Habib digelar kepada seorang yang berketurunan baginda Nabi SAW, daripada keturunan Sayyidina Alawi bin Ubaidillah, cucu Nabi kita Muhammad, cucu Sayyidina Husain. Dan dia menjadi urfun khas, uruf yang khusus kepada Habib tadi disebut kepada ahli keluarga Nabi pada zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan setelah itu diletakkan dengan urfus syar'i dari segi syarak dengan gelaran sayyid ataupun syarif kepada semua yang bernasab kepada keturunan Sayyidina Rasul melalui dua cucu Nabi, sama ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka yang berketurunan Sayyidina Hasan digelar Hasani, digelar sayyid atau syarif. Yang digelarkan dengan Al-Husaini di belakang, maka pun juga sayyid ataupun syarif. Kemudian setelah itu diletakkan itlak pada setiap yang mempunyai kedudukan syaraf pada ilmu, walaupun dia bukan keturunan Nabi, dipanggil sayyid. Manakala syarif khusus kepada keturunan Nabi. Bagian lagi dia asingkan syarif biasanya di sebelah Maghribi, sebelah Mekah dipanggil syarif. Tapi sebelah Hadramaut, Yaman dipanggil Habib. Yang datang ke tanah Melayu kita dulu dipanggil Sayyid. Ya, sebab tu kita ada nama Sayyid, Syarifah. Sayyid dengan Syarifah. Jadi itu adalah keturunan Nabi SAW biasanya. Betulah ni kalau ahli majlis dalam jabatan pendaftaran pun tak benarkan. Orang yang tidak ada nama Sayyid di depan dia, diletak nama anak dia dengan Sayyid. Tamam. Ataupun anak nama dia tak ada Syarifah, diletak nama Syarifah pada nama dia, tak boleh. Kenapa? Kerana ini khusus kepada yang ada syajaratun nasab, yang ada pokok nasab keturunannya sambung dengan Nabi SAW. Bagi kita ni, kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami menyebutkan, kata ada orang yang dia tahu dia keturunan Nabi dan bersambung nasab keturunan dia ada syajaratun nasab. Dia tahu sambung sampai Rasulullah. Dia keturunan ke-32 kah, dia keturunan ke-36 kah, dia tahu. Dan ada orang yang dia tahu dia keturunan Nabi tapi sekat dia tahu. Kerana datuk-datuk nenek moyang dia dulu ni memutuskan perkara tadi kerana ada masalah atau isu. Contohnya kadang di Kedah ni banyak juga yang keturunannya syarif tetapi diputuskan kerana apa? Kerana dulu waktu ketika perang musuh bisik, tentera Siam waktu tu ingin cari dan membunuh golongan Sayyid. Maka mereka datang, kok belah ni Pedu ada, kok belah Pendang, ada pi sampai ke Selama, ada mai kok belah Kedah ni banyak yang daripada Wan, keturunan Wan, keturunan Sayyid, dibuang mereka tadi, Wan tadi di depan nama mereka kerana takut nanti dibunuh oleh orang-orang tentera-tentera upahan yang diupah daripada Siam pada waktu itu. Ini sejarah lah. Dan kata Habib Taufik kepada saya, dia cerita, kata gelaran Habib kalau di Indonesia ini umum kepada semua yang berketurunan Nabi. Tetapi yang khusus alim di kalangan Habib, maka mereka akan disebut dengan Al-Ustaz. Dipanggil Ustaz kepada yang alim di kalangan para habaib. Ini Habib Taufik sebut kat saya lah. Waktu saya tanya kepada dia tentang penggunaan istilah Habib, dia kata Habib kalau kata diguna di Malaysia, di Indonesia ni semuanya Habib. Yang jual toko pun Habib, hak duduk di kedai pun panggil Habib juga. Hak jual kitab saja pun panggil Habib juga. Hak ceramah, hak jadi alim, buka pondok apa semua kali ni, hak ni kadang di pondok mereka akan dipanggil Al-Ustaz. Mereka tak panggil Habib di pondok, panggil Ustaz. Jadi mungkin tu istilah yang digunakan untuk membezakan antara alim di kalangan para habaib dengan yang tidak alim di kalangan para habaib. Tapi kalau di negara Arab tak dibezakan yang tu. Habib semua dipanggil Habib dan itu dilihat pada kedudukan mereka pada ilmu, itu diketahui oleh ahli ilmu di kalangan mereka. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan Ar-Rajulul Kamil, dia ada beberapa orang jenis lelaki, kata beliau. Ar-Rajulul Kamil huwa alladhi yusamihu fi huquqih.
Orang lelaki yang sempurna ini ialah seorang lelaki yang yusamih atau yusahil, yakni yang bersifat memudahkan pada haknya. Nah, wala yusamihu fi huquqillah. Pada haknya dia tidak masalah. Contohnya kalau balik rumah isterinya tidak berhias dengan baik, dia tersamah. Dia toleransi dengan perkara itu, tak akan marah dan seumpama dengannya. Walaupun nanti kalau baca, para ulama sebut ada hak suami boleh memukul isterinya kalau isteri meninggalkan zina, berhias untuk suaminya. Dan ini antara sebab suami boleh memukul isterinya tersebut. Tapi pukulan yang ghairu mubarrah, yang tidak melukakan, yang tidak menyakit, yang tidak mematahkan tubuh dia. Contohnya ambil kayu sugi, tribai sikit. Itu. Ataupun ambil ni tak boleh lah, ni kerah ni kayu, ni dalam ni ada besi ni. Ni tempat tak kitab ni kan. Tribai ni mampu. Ni kena masuk mahkamah pula lah. Nah, ataupun ambil pen, tribai. Atau ambil kayu sugi, tolak dia punya bau dia. Kenapa tak berhias ni? Balik rumah. Bau belacan daripada pagi tadi sampai ke petang. Itu tak boleh. Itu antara sebab lelaki boleh untuk memukul suami isterinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ada nanti kita akan tengok. Dan suami yang sempurna dia tasamuh dalam bab tu. Dalam bab zina suami isteri dia tidak tidak berhias untuk diri dia tidak ada masalah. Walakin la yatasamah atau la yusamihu fi huquqillah. Tapi pada hak Allah, seperti isterinya meninggalkan solat, dia akan marah. Dan juga isteri dia menyambung rambut, wasli sya'ar, dia marah. Zalika haramun. Karena ini haram disebut dalam nas syarak. Tamam? Mewarna rambut dalam masalah. Waslu sya'ar. Disambung rambut dia dengan rambut. Bagi nampak ni dikira sebagai khidah, penipuan. Maka itu haram dari segi syarak. Tapi kalau isteri nak warna rambut dan suami suruh, suami dia saja berkenan tengok rambut ni hijau, dia kata balik, dia mak kat bini dia kata tolong pergi buat rambut hijau tak? Nampak macam siam sikit dia kata. Boleh tak bini dia buat rambut hijau? Tak ada masalah. Sebab perempuan dia pakai tudung dalam rumah dia buka rambut hijau. Tapi kalau ada anak pelik lah tengok. Mak ni datang apa ni? Kan? Warrajulun naqis, lelaki yang kurang pula, yang dikira tidak sempurna, alladhi yakunu 'alal 'aks, yang berbeza dengan tadi. Yaitu dia akan bersikap tasamuh dengan hak Allah. Bini tak semayang, bini melakukan perkara-perkara yang haram, dia tidak kisah. Tapi kalau hak diri dia, dia cukup ambil berat. Ni benda macam ni adalah dikira sebagai suami yang kurang. Ada satu cerita, seorang di kalangan salihin mempunyai teman yang baik, teman yang soleh, yang setiap tahun akan melawatnya sekali setahun dia akan pergi lawat kawan dia ni. Faja'a marratan li ziyarati. Satu hari teman yang soleh tadi ni nak pergi lawatlah kawan dia yang soleh juga ni, duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan dengan isteri dia. Maka bila sampai di rumah teman dia tadi, ni dua orang soleh. Daqal ba'. Dia pun ketuk pintu, dengar isteri kepada si kawan dia ni jawab salam. Maka si isteri tanya, "Man hadza, ni siapa tu?" Maka kata si soleh ni, orang yang soleh ni kata, "Akhu zaujik fillahi ja'a li ziyarati." Saya ni teman suamimu di jalan Allah. Dan saya datang ni untuk ziarah suami kamu. Maka kata si isteri, "Zahaba yahtatibu." Suami saya tu sekarang ni keluar pergi cari kayu api. La raddahullah. Moga Allah tidak kembalikan dia ke rumah. Dia, bini apa ni? Laki pergi cari kerja, pergi duk cari kayu api di hutan. Dia boleh pula doa kepada Allah, jangan Allah kembalikan dia, matilah hutan, tak apa dia kata. Macam tu. Dan balaghat fi sabbihi. Dia tak kenal pun laki yang datang tu. Teman laki dia. Tapi dia kutuk laki dia sendiri depan ni. Maksudnya tak depan lah. Depan zaman dulu ni mungkin di belakang pintu. Dia bercakap di belakang pintu saja dan dia mencaci maki suaminya. Tiba-tiba suami dia balik. Dan yang mengejutkan, suami dia balik dengan singa. Bawa balik singa. Singa yang bawa kayu api. Dia. Ni sebut dalam kitab. Yang tukang bawa kayu api singa. Bila sampai saja dekat rumah, depan rumah tu, dia pun ambil kayu api di belakang singa tu, letak. Kemudian dia kata dekat singa, "Izhab barakallahu fik." Pergilah wahai singa. Moga Allah berkati kamu. Singa tu pun patah balik masuk. Singa tu. Ni bukan nama kereta ni.
Kok zaman dulu kita ada kancil, no? Kita ada proton rusa. Zaman dulu ada proton singa. Boleh jadi kok? No? Tak, ni singa betul. Jadi bila mai, kemudian teman dia nampak kawan dia datang, maka dia pun peluk kawan dia seronok dan kemudian disiapkan makanan. Dan setelah tu mereka pun wadak. Setelah setahun datang pula lagi teman dia tadi ke rumah tadi. Jadi bila datang kali yang kedua ditutup pintu dan dia bagi salam, maka seorang perempuan jawab salam. Dia kata, "Man hadha? Siapa yang di depan ni?" Maka orang yang soleh ni jawab, "Aku zaujik. Ja'a yazuruhu." Saya adalah teman suamimu, saya datang untuk menziarahi beliau. Maka isteri ni jawab, "Marhaban." Nah, dan kemudian dia memuji suami dia dengan baik. Oh, rupanya ni perempuan lain. Ni bukan isteri yang dulu, ni isteri yang baru. Maka si isteri itu pun beritahu, kata, "Boleh tuan tunggu sebentar di luar," kata, "nanti suami saya akan balik." Dia balik, dia keluar sekarang ni sedang cari kayu api, nanti dia akan balik nanti. Jadi bila tanya khabar suami dia, dia akan cerita yang baik-baik saja tentang suami dia. Beza dengan isteri yang pertama dulu. Maka bila dah balik, dia tak lama lepas tu suami tu balik. Bila balik tengok-tengok, dia balik dengan keadaan membawa kayu api. Dengan apa? Dengan dia sendiri. Tak bawa singa dah. Dia yang tanggung kayu api tu sendiri, bawa balik rumah. Pelik ni. Hari tu ni dengan singa. Kali ni bawa balik ni, kok bawa balik dengan T-Rex ke? Kan? Bawa balik dengan gegasi ke apa-apa semua kah? Yang ganah-ganah lagi lah. Tak, ni bawa balik dengan diri dia sendiri saja. Bawa sendiri. Maka si suami ni, si sahabat ni pun tanya, "Ya akhi," dia kata, "Tuwfiyat tilkal syarisah." kata si suami si sahabat ni, bila ditanya apa rahsia yang berlaku tahun lepas saya datang, kamu bawa balik dengan singa ajaib. Tahun ni kamu bawa balik sendiri kayu api ni, apa cerita ni? Maka kata si sahabat tadi, "Wahai saudaraku, perempuan isteriku yang lepas tu hak mulut, Masya Allah tabarakallah, dia panggil syarisah." Syarisah ni maksudnya Syarisah ni maksudnya perempuan yang sayyi'atul khuluq, yang buruk akhlak. Telah mati pada tahun lepas. Dia dah mati dah. Summa tazawwajtu hadhihi salihah. Kemudian kata dia, "Wa kuntu sabiran ala syu'miha." Saya bersabar dengan kejahatan dia dan buruk akhlak dia. Setiap hari maki hamun saya. Saya bersabar. Saqarallahu ta'ala li al-asad. Maka Allah tundukkan singa kepada saya kerana saya tak boleh bekerja pada waktu tu. Balik rumah, kena maki. Popek. Bukan setakat popek, tak tahu tu, dia hantam kali dengan lelaki dia, boleh jadi tu. Dia ada perempuan ni ada yang sampai tahap macam tu. Dia bukan setakat mulut je, kali dengan tangan-tangan. Sebab dia ada black belt. Dia punya hitam. Taekwondo. Dia terlupa lelaki dia maha guru silat, tapi saja tak mau balah. Dia kata, "Kalau aku buh sedah ni," dia kata dia, pakai meninggal terus. Jadi dia sabar. Sebabkan kerana dia pening tak boleh buat kerja, Allah hantar singa menjadi khadim dia. Kerana dia tak boleh bawa kayu. Jadi singa yang tolong bawa. Tapi tahun ni dia kata, "Aku berkahwin dengan wanita salihah ini, isteriku. Wa ana fi rahatin ma'ah, dan aku sangat tenang bersama dengan dia. Fanqata'a annil asad." Maka terputuslah nikmat asad tadi ni, singa tak perlu mai lagi. Aku boleh bawa sendiri. Fahtajtu an ahmilal hataba ala dhahri, dan aku bawa sendiri kayu api. Aku boleh buat kerja sendiri. Tak perlu dengan singa. Li ajli rahati ma'a hadhihi salihah. Karena tenangnya saya dengan isterinya saya tadi. Faham tak? Ibu-ibu, jangan sampai suami bawa balik singa. Jangan sampai tu. Kalau tidak nanti kita tahu lah kita ni siapa dia sebenarnya. Jangan duk kagum sangat, "Wih, balik singa, karamat. Suami saya ni wali." Dia terlupa, dialah penyebab suami dia jadi wali. Dan kadang-kadang memang macam tu. Ada banyak suami jadi wali kerana isteri dia. Ada cerita dia, insya-Allah nanti minggu depan kita akan sambung kerana kita ada tetamu pada hari ini. Cuma saya ada sikit sebelum kita bagi sikit masa kepada Fadil Ustaz Don. Kena cakap sikit, tak boleh. Panggil apa? Kita ini ada datang rombongan daripada Johor kah? Daripada Johor, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ibu-ibu daripada Johor, satu bah lah. 2 bah, Masya Allah, silap. 2 bah. Jadi kebetulan di sini ada di antara rombongan, ahli rombongan ni ada yang meminta ijazah untuk beramal dengan musabba'at al-ashr. Jadi ini saya akan bagi ijazah musabba'at ni. Ini ada yang dikeluarkan oleh Zawiyah sendiri, susunan musabba'at ni, dia ada 2 tasbih ni.
Nanti ni boleh tengok di dekat dengan bawah tu nanti. Faham? Ini susunan musaba'at ni kita susun tasbih ni mengikut kepada musaba'atil ashr. Dia ada susunan di sini. Ini ada susunannya. Dia ada dua jenis bentuk lah. Ini yang campuran dan ni yang tidak campur. Ini teras asam Jawa, dan ni ada campuran dengan teras-teras apa ni kayu-kayu yang dipanggil kayu-kayu mulia lah. Jadi Wahabi dengar ada kayu-kayu mulia. Oi, kayu pun mulia. Pok ni semua kayu ni. Sopak Wahabi ni. Anda kata apa? Dia ada dalam kitab sebut Ahjarul Karimah, batu-batu mulia. Dia ada batu ni, dia ada batu-batu yang boleh jadi jazbah kepada tubuh kita. Dia ada unsur dengan alam. Sama juga dengan kayu. Taklah jadikan ni untuk apa? Untuk tunduk kepada manusia dan jadi khidmat kepada manusia. Tanpa saya perlu ceritalah apa dia kelebihan kayu-kayu ni semua kali. Yang penting tasbih tu, untuk bawa kayu saja tak tasbih tak ada apa juga. Jadi di sini ni dia ada dia punya kad dia ni. Dalam ni disebutkan kayu apa yang ada pada yang ni. Yang ni dia ada kayu-kayu ni, jenis-jenis kayu ada lebih kurang 9 jenis kayu. Tamam? Dan kemudian di bawah di belakang ni ada amalan musaba'at. Apa yang nak kena baca? Di amalan musaba'at ni apa dia? Amalan musaba'at ni adalah amalan yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan ini diamalkan oleh para masyayikh khusus dalam tariqah Syaziliyah. Tamam? Dan juga tariqah-tariqah yang lain juga ada mengamalkan amalan ini. Ini amalan musaba'atil ashr, iaitu 10 perkara yang dibaca 7 kali. Jadi ini amalan ni disebutkan juga dengan musaba'atil qadiriyah, musaba'at qadiriyah. Ini musaba'at Nabi Khidir. Kenapa dipanggil musaba'at Nabi Khidir? Kerana amalan ini dihadiahkan oleh Nabi Khidir kepada Sayyidina Ibrahim At-Taimi. Cerita pendek dia itulah. Cerita panjang lagi sebenarnya, tapi saya cerita pendek saja. Sayyidina Ibrahim Taimi rahimahullah ditemui oleh Nabi Khidir di depan Kaabah. Dalam Ihya disebutkan kisah ni. Lalu diberikan hadiah kepada beliau dengan musaba'atil ashr. Ini amalan yang kita akan baca ni. Dan disebutkan di dalam riwayat disebutkan kata sesiapa yang membaca amalan ni kalau setiap hari. Kerana amalan ni singkat, masa dia singkat sangat. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, amalan ni dibaca selepas subuh sebelum naik matahari. Dan kalau ada wirid-wirid yang lain yang kalau kita terlewat pada hari tersebut dan kita ada wirid-wirid yang lain kita kena amalkan, maka dahulukan musaba'at. Kerana masa dia singkat. Masa dia sampai sebelum syuruk. Sebelum tulu'us syams. Sebelum naik matahari itu. Kalau naik matahari, habis dah waktu dia. Jadi dikira qada. Dikira qada dah amalan tu. Tamam. Yang kedua, amalan ni dibaca setiap hari sekali 2 hari. Sehari 2 kali. Habis ada sebahagian masyayikh seperti Tuan Guru Haji Yusof. Tuan Guru Haji Yusof, hafizahullah, di Tobiak. Tok Guru Haji Yusof dia beramal seminggu 3 kali je. Kalau kami di Zawiyah diamalkan setiap hari. Sebaiknya diamalkan sehari 2 kali. Iaitu selepas subuh dan selepas asar. Selepas asar. Sebelum terbenam matahari. Amalan tak panjang pun, lebih kurang 15 minit je. Kalau diamalkan 15 minit sahaja. Sekali buat 15 minit. Jadi sehari lebih kurang setengah jam saja buat amalan. Kalau main handset lama lagi daripada baca tu. Kalau kita main Facebook rasanya 3 jam kita tak sedap. Tapi macam musabak tu kita tahu lama 15 minit. Tapi kalau dia scroll, dia tak sedap pun setengah jam dah berlalu. Jadi ni musabaat. Dan ni diamalkan kata Al-Imam Ibrahim Taimi, sesiapa yang beramal dengan amalan ini maka dia tidak akan dicelakakan. Faham? Orang yang beramal dengan amalan ini tidak dicelakakan insya-Allah. Dan amalan ini diambil. Ni ada saya cukup kesian dengan orang-orang yang mulutnya ni sangat kasar dengan amalannya para awliya. Zikir hu depa kata baru ni zikir monyet pula depa kata. Ni ada ni orang-orang yang mulut busuk macam ni. Mereka ni yang pertama tak ada hujah apa pun. Tapi boleh jadikan pula tu sebagai panduan. Hak tu dijadikan panduan. La ilaha illallah. Ajib manusia zaman Allah ni. Orang-orang macam tu diikuti. Dan kemudian zikir musaba'ah ni ketika saya sampaikan kali pertama, maki hamun ni luar biasa.
Sedangkan yang dibaca dalam ni kesemuanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah 7 kali. Pertama, Al-Fatihah 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Nah, Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Baik, ini semua ayat Allah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, hadis sahih 7 kali. Yang kata akan memberatkan di atas mizan. Saqilatan, kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan. Tuh, kalimah tu. Kemudian baca salawat Ibrahimiyah yang disebut oleh Imam Nawawi sebagai salawat yang paling afdal 'alal itlaq. Walaupun berlaku khilaf di kalangan para ulama a'immah mazhab Syafi'i, cuma pandangan Imam Nawawi dan diikrarkan oleh Imam Subki, Taqiyus Subki, bahawa salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling terbaik 'alal itlaq. Itu yang ke berapa? Salawat yang ke-8. Kemudian baca doa. Doa ada 2 doa. Doa yang ke-9 tu dibaca 7 kali, doa yang ke-10 juga dibaca 7 kali. Dalam ni ada semua. Saya sebutkan semua sekali dalam ni. Tamam. Dan di situ ada kelebihan dibaca musabba'atil ashr. Nanti ibu-ibu boleh tengok. Nah, dan amalan ini diikrarkan oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidi Ibrahim Taimi seperti yang dinukilkan oleh Imamul Ghazali dalam Ihya. Imamul Ghazali kata Imam Ibrahim Taimi bermimpi bertemu dengan Nabi dan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan beliau makan buah daripada syurga dan bertanya tentang amalan ni, dan Nabi ikrarkan amalan tersebut. Dan setelah beliau makan buah dalam syurga diceritakan qad makasa 4 ashhur lam yat'am wa lam yashrab. Beliau 4 bulan selepas makan buah apple dalam syurga tu tidak makan dan tidak minum selama 4 bulan. 4 bulan tak makan tak minum. Tamam. Fala'allahu kana ba'da hadhihi ar-ru'ya, dan mungkin kata Imam Ghazali disebabkan kerana mimpi yang dia makan makanan dalam syurga tu menyebabkan dia tidak makan 4 bulan dan tak lapar dan tidak dahaga. Dan ini berlaku kepada seorang perempuan yang bermimpi bertemu dengan suami. Disebutkan kisah ni dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi, Siyar A'lamun Nubala. Ada seorang wanita, ni kisah ni dicerita oleh Imam Zahabi. Katanya perempuan ni bermimpi bertemu dengan suaminya yang telah syahid dalam medan perang. Dia mimpi bertemu dengan suami dia. Dan waktu tu suami dia sedang makan bersama dengan para syuhada yang lain. Dan dia minta izin dengan suami dalam mimpi itu untuk makan bersama-sama. Suami dia pun jemput dia duduk sekali dan makan bersama dengan para syuhada. Bangkit daripada tidur. Hampir 20 tahun lepas tu dia tak makan. Selepas makan makanan bersama dengan ahli syurga, dia bangun tidur, tak makan 20 tahun. Mustahil. Mustahil tu kalau kita, mustahil kita tu dalam kepala otak kita ni, pertama kita tak mengaji hukum akal. Kemudian kita duk kata mustahil. Mustahil ni kita ni mustaba'at. Ish, pelik ingat jauh ni. Awak pelik ingat cerita ni. Dia tak macam pelik. Yang dia tak pelik tu, dia tak mengaji tu, dia tak pelik. Nah? Yang tak mengaji. Malah membaca. Tak duduk dengan guru yang benar. Kemudian pergi duduk dengan geng hu dia kata hak tu apa ni, zikir daripada monyet. Sebab tu kata masyayikh, hanya mengenal wali hanya wali. Yang mengenal monyet hanya monyet. Faham? Hanya monyet mengenal monyet. Dia boleh tahu tu zikir monyet mananya? Anta khird. Nah, kamu juga monyet. Nah, uskut ya monyet. Nah. Sembang macam dengan monyet. Apa zikir hu ni, zikir yang amalan para awliya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba disebut monyet. Lepas tu kita berlindung diri daripada pahaman pokok ni. Ni ibu-ibu lepas ni pergi mana? Pergi Perlis pula. Pergi Perlis? Astagfirullah. Pada masak kot, noh. Tak pergi, alhamdulillah. Pergi masuk perkampungan apa pula kan, mana nak tahu kan. Ya, ada ibu-ibu kita hangguk ni kata, kami akan pergi Perlis lepas ni. Kami mai ni kami pergi cuci pula di sana. Jadi moga-moga semuanya mendapat manfaat dengan amalan tadi. Saya cerita tadi sikit saja. Ada saya cerita dalam Facebook, dalam YouTube, ada cerita khas berkenaan dengan musaba'ah, boleh dengar balik di situ. Nah, dan ni saya ijazahkan musabba'atil ashr seperti mana yang telah saya ambil daripada para guru. Antaranya guru saya Maulana Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah dan Maulana Al-Imam Yusri Rusdi Said Jabr Al-Hasani, yang mereka telah mengambil daripada para guru mereka untuk beramal dengan amalan ini. Dan jangan ditinggalkan amalan ini setiap hari. Kerana orang yang mengetahui amalan ini
kemudian ditinggalkan amalan tersebut, melainkan mereka adalah orang-orang yang sangat rugi. Karena mengetahui kelebihan tapi ditinggalkan. Jadi jangan ditinggalkan amalan ni. Jadi ni musabaat ni kita dah susunkan mengikut kepada susunannya. Ni Fatihah 7 kali. Nah, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Kemudian di sini pula sambung. Yang ni ni selawat ni untuk saya kekal 33. Jadi kalau nak zikir 33 tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ada untuk 33. Jadi tak payahlah duk kira pelik-pelik. Jadi pening pula. Ni ada dah 33. Ini sambung balik. Yang ni ayat kursi 7 kali, subhanallah, alhamdulillah 7 kali, salawat Ibrahimiyah 7 kali, doa yang ke-9 7 kali, doa yang ke-10 7 kali. Jadi ada siap dalam ni kesemuanya. Faham? Macam tu juga yang tasbih yang ini pun sama juga. Jadi semoga semuanya dapat manfaat dengan baik, dan saya ijazahkan amalan tersebut kepada semua, moga-moga dapat diamalkan dengan baik insya-Allah taala. Jadi